Assalamualaikum dan selamat pagi. Tuan-tuan, pada hari ini kita akan mempelajari sedikit bagaimana buat perkiraan racun ya. Tapi sebelum buat perkiraan racun tu, saya mau tunjuk apa yang selalu tertulis pada tong racun. Sebab sebelum kita menyediakan ataupun membuat perkiraan racun, kita harus faham, wajib faham apa maksud pada label racun yang selalu tertera pada tong racun. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat di paparan ni, saya pecahkan kepada A. Ini A. Lepas tu yang ini pula adalah ruangan B. Ya. Ruangan B. Dan yang terakhir C. C ini ialah isi padu semburan sehektar ya. Baiklah. Kita lihat di sini. Dia kata 450 liter per hektar. Kita ramai keliru dan kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa 44 ml saja? Saya guna 44 ml, tidak matilah. Kadang kita buat perkiraan begini lagi, ya, yang kedua ya, perkiraan begini. Kita kata kalau 10 liter air bersamaan dengan 10 liter bersamaan dengan 44 ml. Jadi saya guna pump CKS 16 liter. Jadi saya buat kiraan macam inilah. 16 kali 44 bahagi 10. Jadi sini saya dapat 70 ml. Baik ya. Ini saya boltkan sikit dan bagi dia besar sikit. Kita kata selalu apa yang berlaku. Saya pakai 70 tidak mati. Saya pakai 80 pun tidak mati. Pakai 100 pun tidak mati. Saya pakai 120 pun baru ada mati. Okey. Sebenarnya kita telah membuat tuduhan yang tidak baik ke atas panduan yang dibagi pada label racun ni. Tuduhannya ialah 44 ml tidak mati. Silap ya. Sebenarnya 44 ml pun mati. Jadi saya punya topik hari ini mengira keperluan racun khas untuk satu pump tu. Sama ada 16 liter, 10 liter, CKS, CDA, mist blower, apa lagi? PB, macam-macam lagi lah jenis pump ya. Ataupun guna nozzle, saya guna ULV, saya guna VLB, saya guna LS4, saya guna cone, saya guna macam-macam lah ya. Baik, ini saya ketepikan dulu. Ini ialah apa yang selalu kita kata, saya buat perkiraan begitu untuk membuat perkiraan penggunaan pump CDA 16 liter. Sebab ini 10 liter ya, dia tunjuk sini 10 liter. Okey. Saya ringkaskan macam ni. Kita wajib untuk mengenali apa maksud C. Sebelumnya saya suka mengingatkan 44 ml ni macam mana dapat? Ada yang sudah beberapa kali belajar, buat demo dan bermacam-macam lagi, tapi sehingga sekarang pun sudah 90 tahun masih tidak faham lagi. Tidak apa, itu saya ketepikan dulu. Saya tanda merah ya. Ini ketepikan dulu. Sekarang saya mau tunjuk C. Apa yang dimasukkan dengan 450 liter?
Ini bermaksud 450 liter ialah isi padu semburan sehektar. Isi padu bermaksud untuk sehektar, kawasan yang seluas 1 hektar, kita perlu sembur air 450 liter ke kawasan tu. Ada yang kata ini blanket. Yes, blanket lah tu. Tapi kita kena ingat ya, ini bukan juga blanket semestinya. Dia kata isi padu semburan sehektar. Maknanya kalau kita tidak blanket pun, kita buat garisan, maknanya pokok ke pokok ataupun antara lorong saja, kita harus tahu lorong yang kita buat tu, katalah lebar 2 meter, panjang 200. Kita harus ingat 2 kali 200 baru dapat 400 meter persegi. 400 meter persegi itu tidak sampai lagi 1 hektar. 400 bahagi 10,000. Okey, itu baru 0.04. 0.04 hektar. Itu sebabnya kenapa kita perlu tahu yang ini tadi 450 liter per hektar. Makna 1 hektar 450 liter air. Ingat ya? Sama juga dengan yang B sini. B, ini B. Dia kata 2 liter sehektar. Kalau air kita pakai 450 liter air 450 liter 1 hektar, maka racun glifosit yang disorkan untuk 1 hektar tu perlu 2 liter sahaja. Okey? Kalau mau kata blanket lah. Hamparan lah. Pamerata lah. Tapi harus diingat, bukan semestinya bermaksud itu blanket, hamparan, pamerata ataupun perimeter. Ingat ya, dalam satu perimeter 1 hektar, kalau kita bagi angka yang tepat 100 kali 100 lah kan. 100 meter kali 100 meter, panjang kali lebar. Dapatlah 10,000, maksudnya itu 1 hektar. Sekarang ni, dalam 1 hektar perimeter tadi tu, kalau cuma kita hanya buat 50 kali 5. Ataupun 1/4. Okey, 1/4 maksudnya macam ni. Ini adalah kawasan yang kita mau racun. Okey, tuan-tuan, bagi nampak simulasinya sikit. Okey, ini petak 1, 2, 3, 4. Ini panjang dia 100 meter. Ini pun 100 meter. Makna setiap petak tu berukuran 50 kali 50 lah ya. 100 meter. Okay, ini 1000 hektar. Jadi kalau kita buat begini. Sekarang kita cuma mau racun yang ini sahaja. Apabila yang ini sahaja kita racun, menunjukkan kita hanya meracun pada kadar 50 kali 100 meter. 50 kali 100. Berapa dapat? Okey. Okey, dia 5,000. 5,000 bahagi dengan 10,000. Okey, hanya setengah hektar sahaja daripada kawasan tu. Ya. Hanya setengah hektar sahaja. Kalau kita mau 1/4 daripada kawasan tu, kita hanya perlukan 50 kali 50 lah. Itu macam. Jadi ini bahagi dengan 10,000. Maksudnya kita buat hanya 0.25 hektar saja untuk menyelesaikan kerja-kerja meracun
pada petak 1 ya. Baik, kita balik ke sini. Saya buang sikit. Baik tuan-tuan, macam ni ya. Dia kata sini 450 liter bersamaan dengan 1 hektar. Okey, ini saya tulis ya. Ini dia kata liter. Ini ialah hektar. Hektar ya. Baik, kalau dalam unit meter persegi, dia punya ukuran ialah 10,000. Okey, dapat ya 10,000. Baik. Ini kita sudah mulai ya ke arah meracun tu. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan kata bulatan yang tuan-tuan buat, jejari yang dibuat ialah 2.5 meter. Baiklah. Dengan jejari 2.5 meter, ya, 2.5 meter jejari, tuan-tuan tahu ke berapa meter persegi ni? Okey, siapa tahu saya bayar 50. Cash tunai 50. Soalannya, berapa meter persegi? Okey, jawab berapa meter persegi? Di sini kita letak. Saya letak warna kuning. Berapa meter persegi? Tidak tahu? Okey, yang tahu bagus, terima kasih. Yang tahu macam ni. Untuk mendapatkan luas, kita anggap satu pokok lah kan? Satu pokok ya. Untuk mendapatkan keluasan satu pokok sawit dengan jejari 2.5, dia punya formula ialah pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2 tu bermaksud 3.14 kali 2.5 kali 2.5. Itu 3.14 ialah pi. 2.5 ialah jejari. Kan dia punya formula pi j kuasa 2. Jejari itu kuasa 2 lah, 2 kali. Jadi 3.14 kali 2.5 kali 2.5 bermaksud 19.63. Ataupun kalau kita buat pengenapan 20 meter persegi. Okey, ini ya, 20 meter persegi. Jadi, untuk mendapatkan hektar sini, 20 bahagi 10,000 mah. Inilah. Ini adalah hektar bagi satu pokok. Nampak? Okey. 0.02 hektar. Kalau kita ada dirian 136 pokok, bermaksud kita punya hektar hanyalah 0.27 hektar sahaja untuk meracun bulatan 136 pokok. Bukan 136 pokok itu bermaksud 1 hektar ya. 136 pokok itu ialah dirian untuk tanaman yang berkeluasan 1 hektar. Tetapi kita melakukan kerja-kerja merumput di dalam kawasan 1 hektar itu hanya 0.27 hektar sahaja dengan jejari 2.5 meter. Okey, faham tuan-tuan? Pening kan? Okey, kalau pening, memanglah kita sudah salah buat kerja. Baik. Ini, ingatlah, ini apa yang tertera pada label tu. Pada label racun yang kita gunakan, tak kisahlah 3 hektar ke dia tulis sini, 3 liter, sini ke 25 ke 50 ke ataupun 225, sini mesti akan berbeza. Okey, tuan-tuan, sebelum sampai ke sini, saya mau cakap ini macam. Pada label ni, basicnya dia akan
pakai dirian 136 pokok per hektar. Ini adalah SOP ataupun standardnya dalam ujian ataupun sampel perkiraan racun ni. 136 pokok per hektar. Dan juga jejari bulatan ialah 2.50 meter. Bukan 3, bukan 2, bukan 1.25. Ini adalah sampel yang digunakan. Pam, tong pam ya, tong lagi pam lagi pula kan. Dia ialah tong pam lah tu. Tong pam racun jenis CKS. Ada yang kata common knapsack sprayer, ada yang kata conventional knapsack sprayer. Dua-dua betul lah. Okey, CKS. Manakala kapasiti untuk CKS yang dibuat sampel ni ialah 10 liter sahaja. Baik tuan-tuan, kita balik ke sini. Saya tanda yang ini dengan kuning. Baik. Kalau dia kata 450 liter bersamaan dengan 10,000 meter persegi untuk 1 hektar. Okey. 10,000 tu 1 hektar lah. 10,000 meter persegi bersamaan dengan 1 hektar. Ya. Okey. Untuk satu pokok, ini satu pokok ya. Saya ambil sini pula pokok. Saya tulis sini pokok. Ini kita nak tahu lagi berapa. Sebab dirian 136 bukan bermaksud 450 liter itu untuk 136 pokok. Bukan. Ya. Saya cakap sekarang lebih. Nanti kita buat perkiraan. Baik. Sekarang kita tengok di tempat yang berwarna kuning ni. 20 meter persegi tadi ataupun 19.62 itu ialah 19.63 ya. Okey. Itu ialah satu pokok. Okey. Satu pokok Baik tuan-tuan. Sekarang nampak Kita buat perkiraan air pula macam mana. Kalau dia kata ini matematik biasalah, kita sekolah menengah dulu. Sekolah menengah rendah pun inilah dia perkiraan. Menengah atas pun ini perkiraannya. Masuk U pun inilah perkiraannya. Cuma cara bentuk pergerakannya itu bagi saya ada 3. Tapi saya tunjuk yang satu je lah. Sama ada bersilang ataupun L. Ataupun mendatar. Baik, ini. Kalau dia kata, tuan-tuan ambil perhatian kepada liter dan juga meter persegi. Dia kata 450 liter bersamaan dengan 10,000 meter persegi. Jadi, kalau 20 meter persegi, berapa liter ke air yang digunakan untuk satu pokok yang tersebut? Saya guna perkiraan silang. 20 kali 450 bahagi dengan 10,000. Dapatlah 0.9 liter airnya. Okey. Ada yang kata guna formula lah. Inilah formula dia. 20 kali 450 bahagi 10,000. Habis 0.88. Sebab ini ialah 19.62. Kalau saya buat 20 0.9. Ini pun kalau saya buat ini macam bagi pengenapan, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua faham pengiraan ni. Jadi patutnya tidak ada
pertikaianlah perbezaan tu. Saya bagi genap ya. Ini saya punya formula. Formula saya untuk buat pengenapan. Okey, 20. Situ dia 09 sudah. Nampak Kalau tadi 19.62. Sebab di sini kita bagi dia 19.2. Okey, cukup. Itu pun wajar ke? Tak payah. Okey. Sekarang sini kita sudah berlalu 20 minit. Jadi bermaksud satu pokok tadi mesti 900 ml air. Baik tuan-tuan, kita berhenti rehat sekejap. Bagi laluan untuk kita punya pengerusi memberi sedikit makluman ya. Okey, terima kasih. Silakan tuan.